Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah binti Abdul Hazirin ingin membentang tentang isu tentang kanak-kanak dan atau yang berkaitan dengannya. Isi kandungan yang ada di dalam ni ialah pengenalan, iaitu pengenalan tentang kes penderaan kanak-kanak. Yang kedua ialah isu semasa, iaitu perbincangan tentang isu semasa berkaitan penderaan kanak-kanak. Yang ketiga ialah punca dan kesan, iaitu punca kes penderaan kanak-kanak dan kesan terhadap kanak-kanak. Yang keempat ialah cara mengatasi, iaitu cara mengatasi masalah kes penderaan kanak-kanak. Yang kelima ialah akta berkaitan, iaitu akta yang berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. Dan yang terakhir ialah kesimpulan, iaitu kesimpulan tentang kes penderaan kanak-kanak. Yang pertama ialah pengenalan. Penderaan kanak-kanak bukanlah satu isu asing di Malaysia kerana lebih daripada 1,000 kes dicatatkan setiap tahun dan lebih daripada 5,000 kes pada tahun 2020 ketika negara dilanda penularan COVID-19. Berdasarkan informasi dalam laman seseorang Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia mengenai dasar perlindungan kanak-kanak negara, penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan sebagai penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabayan. Seterusnya ialah isu semasa yang berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. Gambar di atas merupakan gambar daripada Keratan Akhbar Sinar Harian, iaitu Kamara Zaman Bahagian Siasatan Jenayah. Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat menahan 5 individu berusia 15 hingga 37 tahun di sekitar Senggarang antara jam 12 tengah hari sehingga 9.45 malam pada Sabtu lalu. Kronologinya pula ialah polis mengesahkan berlaku penderaan ke atas seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun yang meninggal dunia ketika menerima rawatan di unit rawatan terapi ICU Hospital Sultan Ismail HSI di sini pada Isnin. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mahmat, hasil pemeriksaan mendapati kanak-kanak berkenaan mengalami kecederaan di seluruh badan dipercayai akibat dipukul termasuk dicucur dengan objek panas. Menurutnya, masa mengalami kecederaan serius di seluruh badan dari kepala hingga kaki selain terdapat kesan kecederaan lama dan baru. Kamarul Zaman berkata demikian bagi mengulas insiden seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun yang meninggal dunia dipercayai akibat didera oleh 5 rakan kakaknya di sebuah rumah di Senggarang, Batu Pahat pada Jumaat. Kamarul Zaman berkata, hasil siasatan awal masa yang merupakan anak bongsu daripada 11 beradik ini dijaga oleh kakak kandungnya yang berusia 19 tahun dan sudah berkahwin dengan lelaki berusia 37 tahun selepas ibu bapa mereka dimasukkan ke dalam penjara akibat kesalahan dadah. Portal berita melaporkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun meninggal dunia dipercayai selepas didera 5 rakan kakaknya di sebuah rumah di Senggarang, Batu Pahat pada Jumaat. Lanjutan kes ini ialah katanya polis turut merampas barang yang disyaki digunakan untuk mendera mangsa, antaranya batang besi 29 inci, penyangkut baju, jaring penutup kipas serta cadar dan sarung bantal. Kanak-kanak malang yang dirawat di HSI sejak Jumaat lalu bagaimanapun disahkan meninggal dunia pada jam 6.40 petang pada Isnin dan polis masih menunggu hasil bedah siasat bagi mengenal pasti punca sebenar kematian kanak-kanak malang itu. Menurut Kamarul Zaman Bahagian Siasatan Jenayah BSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Batu Pahat menahan 5 individu berusia 15 hingga 37 tahun di sekitar Senggarang antara jam 12 tengah hari sehingga 9.45 malam pada Sabtu lalu. Katanya, kelima-lima individu berkenaan ditahan reman selama 7 hari bermula 25 hingga 31 Disember 2022. Ini untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Kesemua yang ditahan melibatkan 2 lelaki dan 3 wanita, iaitu kakak kandung kanak-kanak berkenaan bersama suami serta 3 rakan wanita untuk siasatan lanjut. Seterusnya ialah punca dan kesan penderaan terhadap kanak-kanak. Beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada berlakunya kes penderaan kanak-kanak antaranya ialah penceraian. Peningkatan kes penceraian di Malaysia boleh mengundang kepada peningkatan kes penderaan kanak-kanak. Apabila berlakunya penceraian, hak penjagaan akan diberikan kepada sama ada ibu atau bapa.
Ini akan menyebabkan penjaga sukar memberi perhatian sepenuhnya kepada anak mereka sehingga membawa kepada pengabaian. Yang kedua ialah masalah kewangan. Tekanan masalah ekonomi atau beban kerja yang dihadapi oleh ibu bapa juga sebagai salah satu faktor berlakunya penderaan kanak-kanak. Ramai ibu bapa yang menjadi kurang waras kerana tekanan tersebut. Mereka sering melepaskan tekanan tersebut dengan menyakiti atau memukul kanak-kanak. Aspek ekonomi memang penting untuk mewujudkan keluarga yang sempurna, kasih sayang yang utuh dan prihatin menggunung sekalipun tidak akan berkekalan tanpa wang. Seseorang ketua keluarga yang baik mesti berfikiran jauh. Perkara yang perlu difikirkan bukan sahaja terhadap keselesaan hidup untuk hari ini, tetapi untuk masa hadapan yang masih panjang. Yang ketiga ialah kurang didikan agama. Terdapat segelintir individu luar selain ibu bapa yang mendera kanak-kanak tidak mempunyai didikan agama. Individu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat ini, mereka seperti tidak ada haluan hidup. Tindakan devian yang dilakukan terhadap kanak-kanak ini dianggap seperti tidak mempunyai pembalasan yang akan diperolehi. Jika seseorang itu mempunyai didikan agama, mereka pasti akan memikirkan bahawa kelakuan atau tindakan mereka mendera kanak-kanak ini adalah satu kesalahan besar di dalam agama mereka. Dalam agama Islam sendiri melarang umatnya berlaku kejam dan tidak adil terhadap umat yang lain. Yang keempat ialah pertengkaran. Ini bermaksud bahawa ibu bapa yang menghadapi tekanan sama ada di kerja, pertengkaran suami isteri dan sebagainya akan menyebabkan anak mereka menjadi mangsa melepaskan geram. Menurut kajian saintifik terhadap otak manusia, apabila seseorang itu tertekan terhadap situasi atau masalah yang dihadapi, maka otak mereka tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Maka dengan itulah dengan segala tindakan yang dilakukan adalah berunsur memberontak. Ini menunjukkan satu teori psikologikal telah terlibat. Yang terakhir ialah pengasuh atau penjaga. Selain daripada itu juga, penjaga terpaksa menjaga anak mereka seorang diri tanpa ada sokongan dan bantuan dari pasangan. Malah, penjaga terutamanya ibu yang bekerja berisiko mengalami tekanan kerana terpaksa menguruskan anak-anak dan pada masa yang sama terpaksa mencari wang untuk meneruskan kelangsungan hidup. Disebabkan penjaga terpaksa bekerja, anak-anak akan ditempatkan di rumah asuhan dan dijaga oleh pengasuh, sama ada kakak ataupun orang luar. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak berisiko untuk terdedah kepada penderaan. Penderaan akan memberi kesan kepada proses perkembangan. Kajian mengenai embryologi dan pediatrik menyatakan bahawa perkembangan otak pada tahap luar biasa semasa peringkat pembesaran awal bayi dan zaman kanak-kanak. Oleh itu, pendedahan berulang kepada peristiwa yang memberikan tekanan boleh mendatangkan kesan kepada tindak balas tekanan otak, menjadikannya tidak aktif dan kurang penyesuaian diri. Penyelidikan juga mendapati terdapat hubung kait antara penderaan pada zaman kanak-kanak dengan masalah kesihatan pada masa depan. Antara masalah tersebut ialah perkembangan otak yang tidak sesuai, ketidakseimbangan antara kemahiran sosial, emosi dan kognitif, kecacatan bahasa tertentu, kesukaran dalam penglihatan, berkata-kata dan mendengar, berisiko untuk hadapi masalah kesihatan seperti penyakit jantung, kanser, jangkitan paru-paru kronik, penyakit hati, obesiti, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan tahap protein C reaktif yang tinggi. Yang terakhir ialah merokok, penyalahgunaan alkohol dan dadah. Yang kedua, penderaan akan memberi kesan terhadap psikologi. Kanak-kanak yang menderita akibat penganiayaan cenderung untuk menjadi kurang berkeyakinan dan tidak percaya kepada individu dewasa. Mereka mungkin sukar dan tidak mampu meluahkan perasaan sebenar mereka, menyebabkan wujudnya gangguan dalam mengawal emosi. Semakin lama penderaan berlaku, semakin serius impak yang akan berlaku. Dalam sesetengah situasi, penderitaan berterusan sehingga zaman remaja dan alam dewasa. Ia juga boleh membawa kepada kegelisahan kronik dan kemurungan. Beberapa kesan yang mungkin berlaku terhadap tahap kesihatan mental kanak-kanak akibat penderaan yang dihadapi termasuk kegelisahan iaitu kemurungan, gemar menyendiri, kesukaran untuk fokus, kesukaran untuk tidur, gangguan pemakanan, tidak selesa dengan sentuhan fizikal, gemar mencederakan diri sendiri dan percubaan untuk membunuh diri. Yang ketiga,
Penderaan akan memberi kesan terhadap fizikal. Mengenal pasti kesan fizikal penderaan adalah penting untuk mengetahui tentang penganiayaan yang berlaku. Oleh itu, kita boleh melaksanakan langkah selanjutnya untuk melindungi kanak-kanak daripada penderaan dan pengabaian. Tanda penderaan fizikal kanak-kanak adalah lebih mudah untuk dilihat berbanding penderaan yang lain, seperti pengabaian atau penderaan emosi. Kewujudan satu tanda penderaan fizikal tidak semestinya bermaksud kanak-kanak tersebut menderita akibat penderaan. Tetapi, mengetahui tentang tanda penderaan itu mungkin boleh menjadi petunjuk untuk melihatnya dengan lebih teliti. Beberapa tanda penderaan fizikal dapat dilihat dalam senarai di bawah, iaitu lebam, bengkak, seliuh atau keretakan, terbakar, kesukaran untuk duduk atau berjalan, kesakitan, lebam atau pendarahan pada bahagian sulit, penyakit kelamin dan juga masalah kebersihan diri. Tanda penderaan kanak-kanak tidak selalu jelas kelihatan dan kanak-kanak mungkin tidak memberitahu sesiapa tentang apa yang berlaku kepada mereka. Ini mungkin disebabkan rasa takut seandainya pendera mengetahui tentang itu dan takut penderaan akan menjadi semakin teruk. Yang seterusnya ialah cara mengatasi kes penderaan kanak-kanak. Yang pertama ialah memberikan pendidikan tentang penderaan kanak-kanak. Masalah penderaan kanak-kanak boleh diatasi dengan memberikan pendidikan tentang penderaan kanak-kanak kepada orang ramai. Untuk makluman semua, penderaan ini boleh berlaku di mana-mana sahaja, sama ada semasa mereka bersama keluarga, di pusat jagaan atau di sekolah. Oleh yang demikian, pendidikan melalui media massa dan juga media sosial adalah mustahak untuk memberi kesedaran tentang perkara ini. Sebagai contoh, pesanan khidmat masyarakat di ruangan iklan siaran televisyen oleh animasi terkenal Upin the Ipin yang memberitahu kanak-kanak apa itu penderaan dan bagaimana cara untuk membuat aduan. Kaedah ini sedikit sebanyak dapat mencapai golongan yang berisiko seperti kanak-kanak untuk tahu bahawa mereka sebenarnya didera dan boleh meminta pertolongan. Tuntasnya, memberi pendidikan tentang penderaan kanak-kanak dengan dapat membendung penderaan daripada berlaku daripada mereka. Langkah seterusnya untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak adalah dengan membudayakan perkhidmatan kaunseling untuk semua lapisan umum masyarakat. Jika dinilai kebanyakan kes penderaan berlaku disebabkan oleh pendera mempunyai masalah kesihatan mental atau tekanan jiwa, masyarakat kita masih mempunyai stigma seperti golongan lelaki yang perlu bekerja keras untuk menampung keluarga tanpa memikirkan kesihatan jiwa dan raganya. Akibat daripada memendam masalah dan tekanan pada diri sendiri, individu tersebut boleh bertindak di luar tabiatnya oleh kerana tidak mampu lagi untuk berfikir secara rasional atau waras. Justru, setiap kita sebenarnya berhak untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling untuk meluahkan masalah dan tekanan yang ditanggung oleh diri sendiri. Dengan kepakaran seorang kaunselor, pastinya fikiran seseorang yang berada dalam tekanan dapat ditenangkan menjadi lebih rasional dalam setiap tindakan yang diambil. Izharnya, jika setiap di antara kita mempunyai ruang dan orang untuk mendengar dan memahami setiap permasalahan yang dihadapi, pasti masalah seperti mendera dapat dielakkan. Yang ketiga, pada masa yang sama, masalah penderaan dalam kalangan kanak-kanak boleh diatasi dengan menjadi anggota masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling. Kita merupakan mata-mata kepada pihak berkuasa untuk melaporkan sebarang aktiviti atau perkara yang mencurigakan berlaku dalam kawasan tempat tinggal kita. Bukan untuk menjaga tepi kain orang, tetapi budaya mengambil berat sesama jiran perlu disemai kembali. Masyarakat hari ini lazimnya menghabiskan masa di tempat kerja dan tidak gemar untuk meluangkan masa mengenali jiran tetangga. Namun, kelebihan yang kita dapati masa ini iaitu dengan adanya media sosial. Wajar untuk kita memanfaatkannya untuk kepentingan komuniti setempat kita. Menyertai atau mewujudkan sebuah kumpulan dalam aplikasi WhatsApp yang terdiri daripada jiran tetangga dapat merapatkan ukhuwah dan menjamin keselamatan. Apabila sebuah komuniti yang prihatin dibina, tiada ruang untuk pendera melakukan penderaan dalam keadaan yang berisiko untuk mereka. Jelaslah bahawa dengan menjadi masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling, ia membantu membendung penderaan kanak-kanak daripada berlaku. Yang terakhir ialah, dari sudut pandang yang lain, masalah penderaan kanak-kanak boleh diatasi dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Apabila masyarakat kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, pastinya perlakuan yang tidak mempunyai kemanusiaan ini akan berlaku. Tamsilnya, masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat akan mempunyai fikiran yang rasional dan mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang sia-sia dan memudaratkan.
Apabila seseorang individu mampu menjaga kesihatan diri secara fizikal, mereka juga mampu menjaga kesihatan mental dan rohani mereka. Persis kata Mutiara, badan cergas, otak cerdas, yang bermaksud badan yang sihat akan melahirkan pemikiran yang sempurnakannya. Selain itu, masyarakat yang sihat pastinya akan mengutamakan nilai-nilai murni dalam kehidupan, khususnya nilai kasih sayang dan tanggungjawab dalam keluarga. Intihannya, masalah penderaan kanak-kanak dapat diatasi sekiranya masyarakat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Terdapat dua akta yang berkaitan dalam kes ini, iaitu Akta Kanak-Kanak 2001 / Akta 611 yang melindungi hak golongan kanak-kanak daripada sebarang pelakuan penderaan atau pencabulan hak mereka. Dan yang kedua ialah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang boleh membawa hukuman mandatori gantung sampai mati. Kesimpulannya, melihat kepada kesan penderaan kanak-kanak yang sangat serius, masalah ini harus ditangani dengan segera kerana mereka sepatutnya dibentuk menjadi aset penting kepada negara. Sekiranya masalah ini terus menjadi sebati dalam masyarakat, kos pembelanjaan kesihatan juga akan terus meningkat untuk merawat kanak-kanak yang didera. Oleh itu, tanggungjawab untuk melaporkan penderaan kanak-kanak adalah tanggungjawab kita bersama. Sekian, terima kasih.